Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, untuk video kali ini saya nak buat satu tutorial untuk sesiapa yang berminat, sebab ada ramai yang tanya saya macam mana nak buat hosting sendiri. Jadi dalam video ni kita akan pakai Cyber Panel. Cyber Panel tu actually percuma saja, boleh cari di Google. Boleh type saja di Google Cyber Panel. So, untuk video kali ni kita akan buat satu tutorial. So, requirement untuk Cyber Panel installation, kita memerlukan satu VPS. Terpulanglah korang nak pakai OVH ke, UpCloud ke, terpulanglah yang mana yang korang tahu. DigitalOcean ke, uCloud ke, iCloud ke, apa benda entah, yang semua-semua VPS yang korang tahu, korang boleh pakai. So, dalam video ni saya nak tunjuk yang kita akan gunakan VPS daripada DigitalOcean. Dan kita akan pakai CentOS. Kita pakai CentOS, CentOS version 7. Kemudian apa yang kita perlukan adalah shell command apps, sama ada Juice, SSH atau shell script atau Termius lah. So, yang kalau kita pakai telefon bimbit tu kita boleh pakai dua ni lah, Juice dengan Termius. Untuk komputer kita boleh pakai shell script. Shell script ni nanti saya akan tunjukkan cara nak install dia kalau pakai komputer. Ada lagi kalau korang biasa pakai Pati, korang boleh pakai Pati. Dalam video ni saya tak tunjuk untuk Pati sebab Pati renyah sikit sebab dia aplikasi kan. Ada dekat sini ada. Ni kita pakai Pati, tapi saya tak pakai sebab saya lebih prefer untuk pakai web browser, iaitu saya akan pakai shell script. Lebih mudah untuk saya manage saya punya script lah. And then kemudian kita memerlukan script dan kita akan pakai kod ni lah nanti. Kemudian kod ni sepatutnya perlu diregister. IP anda perlu diregister dengan saya lah, Covershop. Kalau korang cari dekat Google pun boleh ada jumpa, tapi tak pastilah boleh pakai lagi ke tak. So, untuk video ni kita akan pakai kod yang saya letak dekat saya punya website dan IP registered. So, siapa-siapa yang berminat boleh PM saya untuk registerkan IP dia dengan saya secara percuma. Saya tak ambil apa-apa bayaran. Just bagi IP, nanti saya akan letakkan IP anda dalam server saya. So, korang boleh pakailah kod ni. Kemudian next, okay. So, first saya akan tunjuklah macam mana nak buat VPS ni lah. Saya rasa korang pun lebih mahir kot untuk buat VPS sendiri. Saya pakai DigitalOcean. So, kita just create dia. Tekan button create dekat sini, tekan droplet. Korang boleh pilih dekat CentOS. CentOS, select version, ambil 7. 7.64. Kalau ada lagi lah. Saat video saya buat ni masih ada lagi CentOS version 7. Kalau tak ada, korang sebenarnya boleh ambil dekat marketplace. Kalau tak silap lah, kita try tengok dekat marketplace. Saya rasa ada, selalunya ada. So, kita type dekat sini CentOS kalau tak silap, atau container. Saya tak pasti. Biasanya kalau kita tekan kat sini dia akan ada yang ataupun custom image kita boleh pakai. So, korang boleh download image yang original untuk CentOS, masukkan image. Tapi untuk masa sekarang distribution ada CentOS version 7. So, ini just ambil basic lah. Kalau korang kaya, korang boleh ambil lah 96 sebulan. Saya akan pakai regular Intel SSD, saya akan ambil 5 je lah. Paling murah sebab kita nak buat untuk website kita saja kan. So, $5 sebulan. Ini terpulang lah korang nak ambil New York ke, San Francisco ke. Biasa orang akan ambil Singapore lah sebab server dia laju. Kalau Indonesia ada, kita akan pakai Indonesia sebab server Indonesia pun agak laju. Okay, so kita pakai Singapore. Kemudian password ni korang lah. Korang nak letak password apa kan. Ayam chicken dance ke apa kan. Ayam chicken dance 92. Yeay, tolak.
tolak yay. Terpulanglah kalau korang nak buat password korang sendiri kan. Terpulanglah ini terpulang kat korang. Lepas tu korang kena dapatkan semua ni lah. Dia write semua okey lah. Lepas tu yang ni korang just bubuhlah nama apa pun. Nama apa pun kan. Lepas tu korang just tekan create droplet dekat sini. Tapi saya dah buat saya dah ada cyber security. Asalnya nama lain tapi dah malas nak fikir, kita fikir cyber security. So IP ni kita akan pakai lah nanti. So saya dah buat satu kat sini. Item needed, IP penting Kemudian yang satu lagi, kalau kita type SSH kat sini, saya space, dia terus masuk dekat secure shell lah. Ini kalau korang nak install, korang boleh type secure shell Chrome extension. Atas sekali. So korang just add to Chrome saja. Dia ada dua jenis. Satu yang secure shell app. Ada satu lagi yang secure shell saja. So yang ni korang boleh pakailah yang mana satu yang korang suka. Tapi bagi saya better untuk pakai secure shell biasa punya. Macam ni. Yang ini saya dah install. So dia tak ada perkataan apps. Sebab yang ada apps tadi tu version lama kalau tak silap. So yang ni pakai yang latest version lah. Secure shell. Lepas tu dia akan ada kat sini lah. Ni. So bila dia dah install, extension tu dah install, automatic bila kita type saja SSH space, dia akan masuk kat sini. So untuk tutorial ni kita terus dia type root kita punya apa nama? User lah, main user. Lepas tu kita pastekan IP kita tadi yang kita dah ambil dekat cyber security ni, IP ni. Okay, just enter sahaja. Yang ni saya dah masukkan tadi. Nanti biasanya dia akan tanya nak add kat fingerprint apa semua tu. Yang tu type sahaja yes. Type yes, lepas tu kita masukkan password yang kita dah buat. Okay so enter. Okay. So yang ini dia dah masuk. So kita clear sahajalah. IP ni pun dah diregister dekat saya punya website lah. So korang boleh pakai, korang boleh minta lah IP korang untuk diregisterkan. So kita start proses kita untuk install lah. Kita akan pakai kod ni dan enter. Okay, has VPN Malaysia daripada cover shop checking your current IP. So IP dah register. Kalau IP tak register tadi dia bagi tahu IP tu tak register. So auto script by cover shop. Are you ready? Okay, so dia start. Proses ni memang ambil masa so mungkin dalam video ni saya akan cut sikit lah sebab dia akan ambil masa sekitar 30 minit lama proses installation dia lama sebab kita nak buat web hosting sendiri kan. So memang banyaklah benda yang dia nak install. Okay, so sekarang dia tanya Cyber Panel Installer version 2.1.1. So install atau exit, kita akan pilih nombor 1 lah, install. So dekat sini dia kata RAM check okey, dia kata 10% je pakai. Disk check okey juga. Dia nak minimal 10GB free space. Kalau korang ada 25GB okeylah sebab tu saya sarankan guna yang murah sahaja. Kemudian kita boleh pilih nombor 1 ni yang free punya lah, yang nombor 2 ni adalah yang berbayar sebab dia enterprise punya. So better kita pilih nombor 1 saja. Full installation tak dia tanya. Korang nak pakai install full service tak daripada Cyber Panel? Ini akan include Power DNS, Postfix, Pure FTPD. So yang ni korang akan dapat satu function yang korang boleh buat email sendiri. Contoh kalau korang ada korang akan ada website. Contoh saya bagi satu contoh website yang korang akan ada, nama dia suparjo.com suparjo.com. So email korang akan boleh buat admin@suparjo.com. So better lah untuk yang ada business. Tapi untuk DigitalOcean yang saya boleh bagi tahu, DigitalOcean port 25 dia di block.
sebab ramai yang pakai untuk spam, website yang untuk spam lah. So better cari provider lain lah selain DigitalOcean yang open untuk dia punya email, apa orang panggil tu, postfix punya email lah. So ni kita nak full installation lah. So kita tekan saja yes. Lepas tu ni kita nak MySQL kita di remote tak, better tak payahlah sebab orang luar tak boleh access kita punya database. So no saja. Sekarang dia tanya nak pakai latest version ke atau nak install yang version lama. So enter saja untuk pergi ke latest version 2.1.1. So yang ni nak letak default password ke tak? So better default sajalah. Saya akan pilih default saja. So password dia akan 123456 yang ni simpan. Item needed nanti website kita password dia adalah 123456 default saja. Lepas tu ni nak install Memcached tak? Better untuk yes lah sebab kita nak full installation. So yang ini pun PHP extension pun kalau boleh install semua extension supaya nanti bila kita buat website takkan ada error lah sebab semua extension kita install. Lepas tu ni watchdog. Watchdog ni saya tak pasti untuk apa. Kita yeskan aja. So yang ini proses installation lah. Bila dia dah start installation, proses ni memang akan ambil masa sebab saya dah pernah try 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, memang akan ambil masa selama 30 minit. So mungkin saya akan fast forwardkan ataupun saya cut lah video ni sampai akhir. Sambil-sambil tu saya record saya punya screen menggunakan OBS 26.0.2 64 bit version Windows. So saya pakai OBS ni untuk record saya punya screen lah untuk buat satu tutorial dekat laptop. Kenapa saya pilih PHP version 7? Sebabnya mostly bila kita buat satu website kita nak pakai PHP version lama. Kenapa saya pakai CentOS? CentOS, hanya CentOS sahaja yang setakat ni ada PHP version lama. Sebab ada sesetengah pengguna akan gunakan web hosting ni untuk buat dia punya server. Contoh VPN atau apa-apa sajalah. So penggunaan CentOS ni adalah lebih bagus sebab dia mempunyai PHP version 5.3 ke atas. Kalau kita guna DigitalOcean, kita pakai apa tu, Debian dan Ubuntu, dia hanya akan ada start daripada PHP version 7.0. Mostly version 7.0 actually support. Tapi untuk kod-kod yang lama seperti kaedah yang kita gunakan dalam Bonchan punya video, bila kita guna dalam kita punya cyber panel, kita install Bonchan punya script, masukkan dalam kita punya cyber panel, dia tak work dekat PHP 7.0 sebab script dia tu menggunakan apa kaedah yang lama lah. So better untuk kita install PHP version 5.3, 5.4 dan 5.6. Itu support. Itu adalah support untuk kita punya website tu lah. Tapi kalau kita berniat untuk buat website biasa yang menggunakan PHP version latest 7.0 sampai 8.0, boleh pakai apa saja selain CentOS. CentOS version 8 pun boleh. Orang nak pakai Debian pun boleh, nak pakai Ubuntu pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. So kita bersambung masih berjalan Tadi video kita stop dekat 3.50, sekarang 4.10. Dah 20 minit berlalu Masih belum settle. Okey, tak apa, kita tunggu sahaja sehingga complete lah. Sekarang dia tengah set up MySQL. Power DNS. Actually cyber panel ni kalau kita memang register kita punya website under hostname yang berbayar, kita boleh jadikan website kita ni sebagai DNS So maksud dia jadi DNS server. Mostly kalau orang yang pakai DNS server ni, dia akan gunakan untuk bypass dia orang punya speed lah. Tapi kalau korang beli yang DigitalOcean yang speed rendah lah kelajuan internet anda. Tapi jarang lah orang pakai
DNS. Biasanya untuk yang buat website sendiri, yang kontrol dari jauh, dia orang akan pakailah benda-benda ni. Untuk kita yang beginner-beginner ni mungkin tak berapa pakailah. So kita akan biarkan je lah nanti bawa DNS tu. Dovecot ni untuk email. Sebab kalau kita ada buat satu website sendiri, Dovecot, kita boleh send email dekat orang, tapi kita tak boleh terima email daripada orang sebabnya DigitalOcean block. Kalau ikut boleh, kalau korang memang nak pakai korang punya website, selama mungkin korang boleh minta DigitalOcean untuk unblock korang punya port yang email tu, port 25 kalau tak silap. Port 25, port 6, berapa entah. Banyaklah port dia yang dia kena on. Kalau tak di on kan, maksudnya bila kita nak send kan email tu, dia akan pending. Dia akan pending dan error. Dah hampir 25 minit berlalu, masih belum settle. Okay, so dia dah adding port. Maksudnya dah hampir siap. Port 8090, port 7080, 8090 tu website main kita lah. 7080 tu Open Lightspeed punya port. 80 tu untuk website yang kita akan buat nanti banyak-banyak, dan 443 tu untuk HTTPS lah. Semua port ni di add yang kita akan guna. Tapi mostly kita tak guna sangat lah. Kita akan guna 2-3 port saja untuk kita manage kita punya website. Sekitar 2 atau 3 minit nanti kita akan siap lah website kita ni. Dan nanti ujung-ujungnya akan ada note untuk kita copy sebab benda tu penting. Data kita nak akses kita punya website. PHP My Admin, ini untuk database. Tak ada yang ni, tak jalan website. Sebab database penting untuk setiap website. Nak simpan data-data pengguna. Okey, sedang restart segala software yang diinstal. Masih panjang perjalanan. Video ni mungkin akan panjang kot. Mungkin sekitar dalam 30 minit. Tapi sebab saya dah cut 20 minit tadi, mungkin akan pendek lah. Kalau korang rasa korang nak cepat, mungkin just skip saja video ni. Dan nanti saya akan buat satu note lah dekat description saya. Untuk berapa minit korang boleh follow. Kalau tak silap saya, CyberPanel ni dibuat oleh orang Arab kalau tak silap. Sebab owner dia adalah Usman. Orang Arab ke orang Turki, tak pasti saya. Tapi dia yang buat CyberPanel ni lah. So kira mantap jugalah. Kita boleh gunakan dia punya servis secara percuma. Kalau korang pakai yang enterprise, mungkin lagi banyak lah setting dalam dia. Untuk yang percuma pun dah banyak. So apatah lagi yang untuk enterprise. Mungkin lebih hebat lah dia punya sistem dalam dia. Dah 29 minit berlalu. Saya suka pakai shell script ni dekat browser sebab dia punya interface dia besar. Dan bila kita highlight satu code, dia akan auto copy. Jadi kita tak payah nak tekan Ctrl C, kita tak payah nak tekan Ctrl V, dia akan auto copy kalau kita highlight. Dan bila dia dah copy, kita just tekan right click saja untuk paste. Sebab tu saya suka guna shell script dekat browser daripada guna Pati. Pati pun boleh, tapi korang kena tekan Ctrl C, korang tekan kanan untuk paste. Banyaklah benda. So saya tak berapa gemar. Saya suka benda yang cepat. 30 minit. Okey, baik. So website kita dah siap diinstal. Okay, your provider SIM blocked port 25. Nampak? Dia bagi tahu yang port 25 kita di-block oleh provider kita, iaitu DigitalOcean. Email sending may not work properly. So maksudnya email kita tak akan berjaya lah kalau kita pakai. So better untuk guna provider yang lain lah untuk buat email server. Okay, so kita boleh copy dekat sini, daripada sini sampai habis. Dan kita paste dekat apa yang kita ni lah. Ini penting kita simpan. So ni dah settle. Dia cakap nak restart tak? So tak payah dululah. So kita just no. Kemudian kita boleh guna visit
Ni 8090. Paste. Privacy error, advance, proceed sebab dia punya SSL encryption tak okey lagi kot. Kita tak install yang betul-betul punya Let's Encrypt punya website. Okay, so web hosting control panel for everyone. Sekarang ni version baru version 2.1. Yang saya pakai sebelum ni version 2.0. Okay, so yang dia bagi tadi adalah admin tu. Bunyi loceng aiskrim. Okay, so dia bagi tadi website adalah login, admin dan panel password adalah 123 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita login. Anak saya menangis saya pause kejap ya. Okay, baik, kita sambung. Okay, so tadi kita diberi website, kita dah masuk dan admin dan password 1234567 1234567. Sign in. Ambil masa sikit. Depends on korang punya internet Kalau internet connection laju-lajulah dia bagi. Sekarang saya pakai Maxis saja, Maxis biasa 3 Mbps. Okey, so dia dah keluar loading ni, maksudnya dah nak masuklah kita punya web page untuk first installation. Okey, so kita dah masuk dekat home dashboard. Kita punya dashboard. So dalam ni akan ada user, website, package, database, DNS, FTP, backup, emails, SSL, status, PHP, logs dan security. Yang saya maksudkan tadi kita boleh tengok dekat PHP Korang boleh tengok dekat PHP. Lambat sikit Kita try pakai yes OG Okey, kita refresh. Yes OG lebih pantas. Okey, so kita nak buka PHP tadi kan. Okay, so kita buka PHP. Dalam ni kita boleh tengok dekat install extension. Ini saya nak tunjuk je bukan nak install apa-apa. So dekat sini kita boleh tengok yang kita ada PHP 5.3 sampai PHP 8.0. Kalau kita pakai lain daripada CentOS, kita hanya akan dapati daripada PHP 7.0 sampai 8.0. So yang atas-atas ni tak ada. So yang atas ni sebenarnya kita perlukan kalau pakai version lama untuk Fat Free Framework punya sistem. Mostly untuk VPN server pakai Fat Free Framework. Okay, so yang ini saja saya nak tunjukkan. Kita pergi kat dashboard. Yang ini kita boleh setting Once korang dah setting korang punya web hosting, takkan korang nak pakai yang main punya kan. So kita buat modify user lah. Kita ubahlah nama kita. Kan tadi saya ada cakap yang pembuat website ni adalah Usman. So inilah dia punya website. So kita tukar nama kita Kava Shop contoh kan. Kava Shop mantap. Mengaku diri sendiri mantap Tak apalah, sekati akulah website aku. Okay. So first name Kava Shop, last name mantap. So email admin@kavashop.com. So password pun kita boleh tukar daripada 1234567 tadi tukar kepada mantapnya. Saya bagi tahu password. Sebab nanti website ni saya akan padam juga. Okay, so level security high ni tak payah ubah apa-apa, kita just modify user. So admin dah diubah. So, kalau kita tengok sekali lagi, kita refresh, modify user, tengok dekat admin. Okay, so dah. Kita punya ni dah setting So kalau kita pergi dekat user, list user yang kita ada. Ni untuk user-user yang lain lah.
Kalau contoh kita nak buat satu user untuk kita punya reseller, boleh. Kita tekan saja create user. First name dia Rahmat Alam. Rahmat Alam. Kalau korang tahu siapa Rahmat Alam ni, korang rasanya korang kenal lah, familiar lah. So email kita letak dekat sini, admin rahmat.com. Itu lah website dia. So yang ini nak jadikan dia sebagai reseller. Kalau dia jadi reseller lah. Biasa user saya takkan pakai sebab user ni tak boleh buat website. Biasa reseller saja yang boleh buat website. So reseller dia website limit dia, kita boleh bagi dia berapa website limit yang package yang kita buat lah. Contoh macam RM10 dapat 2, RM20 dapat 5, RM30 dapat 10. Terpulang korang, itu package korang. Korang nak buat macam mana. So saya bagi contoh 5. So ni Rahmat. Password dia Alam. Create user. Okay, so Rahmat dah berjaya dibuat. Jadi kita log out sekejap, kita masuk dekat username Rahmat, password Alam, sign in. So ini yang ada dekat dia punya website lah. So tak banyak tak banyak. Yang kita tadi penuh. So dia boleh buat website dia sendiri. List website, create website. Dia boleh create website. So dia tak ada package. So package dia boleh buat. Dia boleh buat package dia sendiri. Terpulang lah dia nak buat package dia sendiri. Rahmat package. Domain dia unlimited lah. Space pun unlimited. Terpulang lah dia nak buat macam mana. FTP account pun satu. Ini buat satu, tak apa. Database satu, email pun satu. Yang lepas tu create package. Once dia dah buat, baru dia boleh buat website. So dia boleh ambil package dia tadi lah. Rahmat, owner dia. So laman web dia tak payah masukkan www dia kata. So contoh kita nak letak rahmatalam.com. Ni kalau dia belilah dia punya website. Sebab rahmatalam.com ni dia kena linkkan dengan IP ni. IP 157 ni. So bila dia buat satu web hosting, nanti saya akan ajar jugalah macam mana nak buat satu website dekat menggunakan CyberPanel ni. So email tak boleh tengok lah email saya. So rahmatalam@gmail.com. Ni terpulang lah. Dia nak pakai PHP version 5.6. Contoh SSL, PKIM support. Ini terpulang lah. Tapi saya jarang pakai yang ini. Saya biasa ambil SSL saja supaya nanti website kita akan ada HTTPS. Lebih secure lah. So create website. Bila create website, nanti Rahmat Alam ni akan boleh kita buka kat sini. Sekarang tak boleh sebab tak ada. IP tu tak di link kepada kita punya website. Okay. So sebagai satu contoh saya tunjuk teruslah. Kita ambil yang murah saja, yang free. Kita boleh buat DNS creator sendiri. Okay, so kita nak ambil server Bulto. Ini boleh try je. So custom name kita buat apa nama? Rahmat Alam tadi kita bagi. Rahmat Alam, yang ini kita ambil yang DNS 002. IP kita pakai IP kita tadilah. IP kita pakai IP kita. I am human dia kata. Kalau robot tak tahulah. So I am human. Dia kata nak truck. Kita pilih truck. Mana truck? Saya tak kenal truck ni. Okay, verify. Submit. Okay, so yang ni website ni kita boleh pakai Kita boleh pakai dia sebagai kita punya website. Rahmat Alam PHP create website. Untuk ni korang sebenarnya boleh buat korang punya hostname sendiri. Korang boleh beli dekat GoDaddy, korang boleh beli dekat Yehost, korang boleh beli dekat Hostinger. Banyaklah provider-provider untuk DNS, provider-provider untuk hostname yang korang boleh pakai. Okay, so kita boleh pakai Sekarang website kita dah settle. Kita try buka. Bila dia kata CyberPanel install, maksudnya you have successfully installed CyberPanel. Please remove this page and upload your website. Okay, so kalau tak tadi bila kita buat saja yang macam ni, tak boleh. Okay. So, website ni juga kita boleh
pergi kepada kita punya panel. Tambah saja port dekat belakang tu, automatic kita boleh login kat sini. So, Rahmat Alam. Kita boleh masuk. So, tak payah nak ingat nombor. Tak payah nak ingat nombor IP. Kita boleh pakai hostname saja dan pergi kepada letak kita akan pakai yang ini. Kan? Ni untuk login. IP. Kadang orang tak ingat lah. Alamat rumah kan. Ini alamat dia yang sebenar. Tapi orang tak berapa ingat. So, orang ingat nama saja kan. rahmatalam.dns002.ga. So, website tadi dah tersenarai dalam ni. Website tadi, list website yang dia dah buat, dah ada Rahmat Alam. Yang ini website dia lah. So, kalau kita pergi dekat ini, dia akan masuk Rahmat Alam ni, dia akan pergi ke cyber panel web page yang utama dia. So, kita boleh ubah, tekan pada manage tadi, kita boleh ubah website tu. Pergi dekat file manager. Dekat sinilah nanti kita akan buat satu website kita. Index yang ini kita padam kalau kita padam, bila kita refresh, automatic tak ada page. So, kita buat satu page baru. Index.html. Ini file asal So, kalau kita buat kat sini, buatlah satu coding. HTML head, lepas tu body. Kalau korang rajin lah, head, title title, selamat pagi bosku. Okey, ni title dia lah. So, title ni akan keluar dekat sini, atas ni. Dia akan tulis selamat pagi bosku. Terpulang apa yang kita type lah, selamat pagi bosku. So, body dia kita try letak center. Kita pakai H1. Kemudian kita tulis salam satu Malaysia. Bosku. Okey. Save change. Okey, so kalau contoh kita sambung tadi So, kalau kita refresh, dia dah keluar. Selamat pagi bosku. Salam satu Malaysia bosku. Okey. So, yang ni lah yang kita setting. Untuk website kita. Contoh, kita ambil satu website template Kita ambil satu website template HTML free. Yalah. Kita ambil yang kita ambil ni. Live demo. Spec element. Kita copy element. Kalau kat sini kita paste. Salah. Copy element. Paste. Okey, so sekarang kita dah copy semua file. So, kita try. Ada tak? Kosong. Dia ada. So, maksud data-data dia tu tak disimpan sebab banyaklah. Kalau ikut dekat dia punya source ni, yang ni kita kena copy semua ni letak dalam kita punya folder dekat sini. Semua ni kena masuk folder top free, top GB ni semua kena ada dalam ni. So, sekarang kita just copy dia punya code saja sebab tu dia punya link macam ni. Tak nampak okey. Okey. So, boleh pakai yang macam saya buat tadi lah. So, kalau index ni kosong, dia akan kosong sahaja. So, itu sajalah untuk basic selepas kita install kita punya cyber panel. Oh, sorry. Salah. Okey, untuk dalam admin saya tunjuk sikit Dalam admin
Admin tadi kita dah tukar password apa password kita tadi lupa lah. Okey. So, saya dah tahu password saya apa dia. Nasib baik ada record video. So, password saya mantapnya tadi. Okey, so kita masuk kepada admin panel. Ni. So, user tadi kita ada dekat sini, list user, semua user yang kita ada lah. Tadi Rahmat Alam ada dekat sini. Kalau contoh dia nak tambah website, korang boleh tukar dekat SCL dia kalau tak silap. Kita tengok. SCL untuk kat mana nak ubah? Reseller center. Reseller center, select user Rahmat, new owner. Okey. So, tadi kan 5 je website dia. So, kalau macam tiba-tiba dia bayar lagi untuk tambah dia punya website. So, owner dia kita letaklah kita. So, 10. Save change. So, bila kita tengok balik user tadi, dia punya website limit ada 10. Lambat. Okey, dah website limit dia dah naik. So, korang boleh manage dekat sini lah korang punya ni. So, website yang dia register tadi pun ada dekat sini. Rahmat Alam. Semua website yang diorang register under user-user register, semua akan masuk kat kita. So, kita pun boleh manage file diorang. Kalau diorang nak buat database, diorang boleh pakai database ni lah. Create database. Create database. Ni website mana? Website ni. Rahmat Alam. Okey, buat dah satu website database. DNS ada. Email. Yang ni email untuk yang kita boleh buat tu lah. FTP. Backup. Banyaklah korang boleh explore sendiri. Saya tak sempat nak explore sangat semua. Tapi apa yang saya pakai, kebanyakannya membantu saya. So, itu sahaja untuk video saya kali ini. Lepas ni kita akan sambung untuk buat website pula menggunakan Cyberpanel ni lah. So, sekian saja video saya. Bagi yang belum subscribe, kalau rasa nak subscribe, boleh subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.